Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada semua murid tahun 4 di SK Kampung Batu. Bersama saya sekali lagi Cikgu Nazri dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 4. Tajuk kita adalah petunjuk awal. Subtajuk dia adalah penyakit buah pinggang dan diabetes. Standard pembelajaran. Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan seharian. Hasil pembelajaran, murid akan dapat menyatakan punca penyakit tidak berjangkit seperti penyakit buah pinggang dan diabetes serta mengelakkannya. Okey, sekarang buka buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 4, muka surat 89. Penyakit buah pinggang. Kita akan belajar hari ini adalah penyakit buah pinggang dan diabetes. Iaitu punca, kesannya dan cara pencegahannya. Sebelum itu, kita review dulu apa itu penyakit tidak berjangkit. Kita dah belajar pada minggu lepas dua jenis penyakit yang tidak berjangkit, iaitu sakit jantung dan asma. Ada tiga lagi penyakit tidak berjangkit, iaitu penyakit buah pinggang, diabetes dan darah tinggi. Yang kita akan belajar pada hari ini ialah penyakit buah pinggang dan diabetes. Okey, apa itu penyakit buah pinggang? Buah pinggang memainkan peranan penting dalam mengekalkan fungsi tubuh kita yang sihat, iaitu keupayaan menapis membolehkan badan untuk membuang lebihan yang tidak diingini. Ibarat kita makan sesuatu, buah pinggang inilah yang menapis segala makanan kita. Yang zat dia masuk ke tubuh badan kita, yang tidak zat dia akan mengeluarkan sebagai najis. Punca sakit buah pinggang. Yang pertama, kurang minum air kosong. Yang kedua, pengambilan makanan berprotein tinggi. Yang selalu suka makan daging, ayam semua ni kan. Ini menyebabkan punca sakit buah pinggang. Dan yang ketiga, penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan batu karang. Sekiranya kita ada tekanan darah tinggi, diabetes atau batu karang pun boleh menyebabkan kita menjadi sakit buah pinggang. Kesan sakit buah pinggang. Yang pertama, kecing berdarah. Kalau kena yang ni, ibarat tak tahu nak cakap macam manalah. Sebab apa? Biasanya kita kecing mengeluarkan air. Tetapi kalau dah kecing keluar darah tu, kamu faham sendirilah macam mana sakitnya. Yang kedua, sakit pada bahagian pinggang. Selalu kita lenguh-lenguh bahagian pinggang, sakit sangat. Itu pun menyebabkan punca kesan daripada buah pinggang kita tidak elok. Yang ketiga, berat badan merosot, disebabkan kita kurang makan, jadi berat badan kita akan turut merosot. Dan yang keempat, kulit menjadi kering dan mudah letih. Kulit kita kelihatan kering, tidak bermaya dan letihlah. Letih ni maknanya kita sebuah aktiviti cepat mudah letih, lesu, tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu aktiviti. Cara mencegah sakit buah pinggang. Okey, yang pertama, minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari. 2 liter ni agak-agak kamu berapa cawan air yang kamu patut minum. Okey, sekurang-kurangnya adalah 8 cawan. Okey, 8 cawan satu hari. Bukan minum 8 cawan sekali minum satu hari. Bermaksud pada 24 jam tu pandai-pandailah kamu minum. Mungkin pagi 1 gelas,
Pukul 10 satu gelas, tengah hari satu gelas ataupun 2 gelas. Biar cukup satu hari tu 8 gelas ataupun 8 cawan ataupun 2 liter sehari. Yang kedua cara mencegah dia iaitu kurangkan pengambilan protein. Kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi protein yang tinggi seperti apa? Seperti ayam apa semua tu kan. Kurangkan. Lepas tu yang ketiga adalah bersenam. Kita kena selalu bersenam supaya kita selalu mengeluarkan peluh. Okey. Bab senaman ni memang penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyakit diabetes. Apa itu penyakit diabetes? Diabetes ialah penyakit jangka masa panjang yang disebabkan oleh badan tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi. Insulin itu apa? Insulin ialah hormon yang mengawal paras gula dalam darah dengan membenarkan gula masuk ke dalam sel-sel. Okey, dan dengan itu ia dapat menurunkan paras gula dalam darah. Okey, bermaksud insulin ini sebagai pengawal paras gula dalam badan kita. Sekiranya tak ada insulin, menyebabkan kita pengambilan gula yang banyak, menyebabkan cepat kita mendapatkan diabetes. Punca diabetes iaitu pengambilan gula yang tinggi. Contohnya, meminum minuman berkarbonat. Biasanya kita tahu air dalam tin itu mengandungi gula yang sangat tinggi. Ataupun selalu minum air manis. Kamu kurang sangat minum air kosong ataupun air suam. Patutnya kita kena minum banyak air suam satu hari. Pengambilan air yang manis ni menyebabkan kita cepat mendapatkan diabetes. Okey, yang kedua, obesiti. Apabila kita dah mengambil makanan yang terlalu hari-hari manis, ya, menyebabkan kita jadi obesiti, iaitu kegemukan. Tentu kamu tidak suka kan jadi gemuk kan. Jadi kegemukan ni menyebabkan kita mendapat banyak penyakit. Dan yang ketiga, kerosakan pada organ pankreas. Dalam badan kita lah mempunyai pankreas. Sekiranya pankreas terrosak, kita tak boleh nak kawal lagi diabetes tersebut. Okey, kesan diabetes terhadap kita sekiranya kita dah dikena penyakit diabetes ni ialah pertama, berat badan susut secara mendadak. Contohnya kamu sekarang ni berat badan melebihi 60 kg. Setelah kamu terkena diabetes menyebabkan kamu jadi 40, mungkin boleh jadi 30. Susut mendadak. Daripada gemuk menjadi tinggal tulang kering. Itu jadi kesan-kesan dia. Yang seterusnya iaitu penglihatan menjadi kabur. Kamu nak membaca pun tak boleh dah tak nampak, kena pakai cermin mata. Kadang-kadang pakai cermin mata pun dah tak boleh nak kontrol lagi dah. Tak nampak dah, terlalu itu besar sangat power yang kamu pakai. Jadi kabur dah. Kelihatan jauh ke, dekat ke, jadi kabur. Dan yang seterusnya, mudah letih dan lesu. Okey, kita buat sesuatu aktiviti cepat merasa penat, letih, lesu. Jadi itulah kesan-kesan daripada diabetes. Dan luka lambat sembuh. Sekiranya kamu luka terkena pisau di tangan ataupun terkena paku di kaki, menyebabkan luka kamu mengambil masa yang lama, ataupun menyebabkan luka kamu tu tak sembuh-sembuh. Bila dah tak sembuh, luka tu menjadi merebak dan disebabkan itulah kaki kamu dipotong. Pernah dengar kan kaki orang penyakit diabetes ni dipotong kaki dia kan? Okey, itulah kesan-kesan diabetes. Jadi elakkanlah daripada mengambil makanan-makanan yang manis ini. Cara mencegah diabetes. Yang pertama iaitu kurangkan pengambilan gula.
kamu kena kurangkanlah ambil minuman-minuman berkarbonat yang macam cikgu sebut tadi. Makanan manis ataupun buat air Milo ke, kurangkan sikit. Jangan setiap kali kita makan nak minum air manis. Tak boleh. Makanan manis pun kurangkan juga. Okey, yang kedua, lakukan senaman secara berkala. Apa maksud dia? Tak kisahlah senaman macam mana, janji badan kamu perlu kena melakukan aktiviti sukan seperti apa. Kamu suka apa, permainan apa? Badminton, main badminton. Suka main apa? Buat bola sepak, mainlah bola sepak. Main semua aktiviti sukan yang boleh mengeluarkan peluh, itu adalah bagus untuk kesihatan kita. Lakukan senaman secara berkala. Nak berkala maksudnya di sini adalah 3 kali seminggu pun boleh, hari-hari pun boleh. Janji kamu lakukan aktiviti senaman tersebut. Dan seterusnya iaitu amalkan pemakanan secara seimbang. Okey, inilah menyebabkan segala jenis penyakit. Pemakanan yang kita ambil itu punca segala jenis penyakit yang kita hidapi. Okey, untuk di Malaysia ni, kebanyakan penyakit yang dihidapi oleh rakyat kita adalah berpunca daripada makanan. Makan apa yang terdapat di dalam negara kita, itulah yang tidak eloknya. Seterusnya, pemakanan seimbang. Sebab kita bercakap pasal makanan ini kan, cikgu nak sentuh kembali tentang pemakanan seimbang ni. Kita dah belajar tentang pemakanan seimbang ni. Macam mana kita nak tahu makanan yang kita ambil tu seimbang? Kita dah belajar tentang piramid makanan yang pada awal tahun hari tu kan. Okey, piramid makanan bermaksud yang bawah, yang atas ni kecil, yang bawah ni besar. Bermaksud yang bawah ni kamu boleh ambil makanan secara banyak ataupun makanan yang lebih sikit lah. Tingkat kedua, makan sedikit daripada yang bawah. Yang ketiga, kurangkan sikit daripada makan di bawah dia ni. Dan yang keempat iaitu kurangkan lagi daripada makan di bawah. Maknanya sedikit saja jumlah yang kamu kena ambil pada peringkat di atas ni. Yang bawah ni adalah karbohidrat. Yang tingkat kedua iaitu vitamin. Yang ketiga protein. Dan yang keempat ni adalah lemak. Kamu lihat kat sini lah. Apa-apa itu karbohidrat, apa itu vitamin, apa itu protein dan apa itu lemak. Okey, cara pengambilan kita dalam sepinggang. Kamu boleh tengok sini. Dalam sepinggang makanan. Seperti kita tulis ini, suku-suku separuh. Suku-suku separuh maksudnya protein separuh, karbohidrat separuh dan vitamin ni protein suku, karbohidrat suku dan vitamin ni adalah separuh. Yang ni vitamin lebih banyak lah untuk kesihatan badan kita. Okey, jelas dekat tu Okey. Okey, setakat itu saja kelas kita pada pagi ini. Lepas ni cikgu nak harap kamu dapat menjawab soalan yang telah cikgu sertakan di dalam grup WhatsApp. Lepas tu tandakan kehadiran kamu untuk hari ini dan semoga kamu menjawab dengan betul. Cikgu buat 10 soalan berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.